Baru ada 3 orang ni. Kenapa dia orang tak masuk lagi ni? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Orang je jawab. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alia ada Alia Najwa, Izaisha Elina, Aisyah Elina, Khairul Hasif. Yang lain ni. Okey, semua dah buat latihan. Semua dah buat latihan yang Ustaz bagi tadi. Soalan Ustaz ada share kan? Soalan yang kita belajar. Ada cuba buat Ada cuba buat. Soalan yang Ustaz bagi latihan tadi. Siapa dah buat? Ada cuba buat. Ada cuba buat. Aisyah Elina ada cuba buat tak? Aisyah Elina ada cuba buat latihan tak Ustaz bagi? Ada. Ada Okey, hari ni sebenarnya Ustaz bercadang nak buat praktikal tentang penyelesaian masalah faraid. Sebenarnya dia agak sukar sedikit lah, jadi perlukan kepada latihan lah. Jadi kita nak buat latihan, kita nak bincang. Okey, setakat ni kita ada 4 orang saja ni, yang lain belum masuk lagi. Ya, sebenarnya Ustaz nak perkenalkan kepada kamu tentang satu laman web USM. Sebenarnya ada dalam buku teks tu. Kalau buka buku teks kan, sekejap ya. Okay, buka buku teks tu dia ada cadangkan. Ustaz belum share lagi, sekejap ya. Nanti Ustaz share sekejap presentation Okey, nampak sekarang ni Ustaz present? Semua boleh nampak kan Ustaz present ni? Nampak. Nampak. Okay, nampak Alhamdulillah. Jadi Ustaz tunjukkan tentang dalam buku teks tu, kalau lihat dalam buku teks tu, ya dia ada beri satu sekejap. Okay. Dia beri satu QR code untuk kamu tunjuk di internet. Ni yang saya tunjuk ni kan, kalkulator pengiraan faraid, http faraid.usm.my msl faraid asp. Kamu boleh pergi dekat sini, dekat laman web ni, dan di sini ada kemudahan untuk membuat pengiraan faraid menggunakan kalkulator faraid yang disediakan oleh Universiti Sains Malaysia. Jadi di sini Ustaz tunjukkanlah Jadi Ustaz buka dulu. Okey, Ustaz dah buka laman web dia kat sini. Nampak kan? Ni Ustaz dah siap-siap buka laman web dia. Ya, dekat laman web ni dia ada penerangan lah sedikit tentang ilmu faraid, dan di bawah sekali ni, sebelah kiri ni kan, bawah ni pengenalan, dalil, ahli waris, jatah waris, kadar liputan, pengiraan. Pergi dekat pengiraan ni. Dia ada pengiraan dah. Kamu boleh masukkan nama si mati, nombor kad pengenalan si mati, jantina. Kemudian si mati tu meninggalkan siapa? Kalau suami letak sini suami. Seorang suami. Kalau bapa, dia ada bapa seorang, tak bapa. Dan seterusnya. Kemudian bila dah habis semua waris kita letak, kita akan kirakan pembahagian dia. Tekan kat bawah ni, kira pembahagian.
Jadi kalau seseorang tu dia tidak ada kemahiran untuk menyelesaikan masalah faraid, dia boleh juga menggunakan perkhidmatan yang ada ni dekat laman web ni untuk menyelesaikan masalah faraid. Pergi dekat bawah ni sekali, pengiraan. Okey. Baik, semalam kita dah belajar kan tentang waris-waris faraid kan. Waris-waris faraid tu, ya, lihat dalam buku kamu ni. Waris-waris faraid, ahli waris. Okey. Ahli waris faraid, kalau ikut dalam buku teks ni, dia buat umum saja. Kan? Dia buat umum saja, iaitu terbahagi kepada dua. Kepada dua, iaitu yang pertama waris ashabul furud. Yang kedua waris asabah, iaitu waris yang menerima baki pusaka. Waris yang menerima baki harta pusaka selepas dibagikan kepada ashabul furud. Maksudnya mula-mula sekali kalau ada harta pusaka untuk difaraidkan, kita akan membahagikan terlebih dahulu harta pusaka tersebut kepada waris ashabul furud, iaitu waris yang menerima harta pusaka mengikut kadar yang telah ditetapkan. Jadi sebelum kita mengenali siapakah dia waris ashabul furud, siapakah dia waris asabah, ya, maka kita kena tahulah sebenarnya ada berapakah waris yang layak, yang berhak dan layak menerima harta pusaka. Ya, dalam buku teks kamu ni dia tidak memberikan senarai tersebut. Jadi kita pergi rujuk ke laman web tersebut, ya, laman web USM tersebut. Ya, Ustaz bawakan kamu, kita pergi sekali lagi. Ya. Kita pergi di sini. Baik, sebenarnya dia ada 25 orang waris secara terperinci lah. Kalau secara ringkas ada 17 saja. Ya, kalau secara terperinci ada 25 orang waris. Ya. Siapakah waris-waris tersebut? Ya, kita lihat dekat sini ya. Waris dari pihak lelaki seperti berikut. Lelaki ada 15, tengok kat sini. Lelaki ada 15 waris. Kemudian perempuan ada 10 waris kat bawah ni. Ahli waris perempuan yang layak menerima harta pusaka ada 10 orang. Lelaki ada 15. Kalau boleh hafal ke semua-semua ni. 10 lelaki dan minta maaf, 15 lelaki dan 10 perempuan. Kena hafal betul-betul. Kalau tak hafal susah nak selesaikan masalah faraid nanti. Baik, kita lihat dulu siapakah dia 15 waris lelaki. Ada orang baru masuk ke? Sekejap Okey. Pergi dekat sini. Ada lagi tak yang nak masuk? Setakat ni? Okey, kita pergi balik dekat laman web tadi ya. Jadi ada 15 waris lelaki. Yang pertama anak lelaki. Kemudian cucu lelaki dari anak lelaki. Dan ke bawah. Apa masuk ke bawah? Cucu cicit lelaki daripada cucu lelaki daripada anak lelaki. Dan ke bawah terus. Semua lelaki. Kemudian bapa. Datuk. Datuk ni maksud dia ialah bapa kepada bapa. Kalau datuk sebelah ibu itu bukan, dia tak layak dapat harta pusaka. Kemudian saudara lelaki beradik lelaki seibu sebapa. Kemudian saudara lelaki sebapa. Kemudian saudara lelaki seibu. Kemudian anak saudara lelaki dari seibu sebapa. Kemudian anak saudara lelaki daripada adik-beradik lelaki seibu. Anak saudara lelaki dari seibu atau sebapa. Anak saudara lelaki, saudara lelaki seibu, anak saudara lelaki dari seibu sebapa, anak saudara lelaki dari seibu atau sebapa. Jadi sebenarnya salah ni nombor 9 ni. Anak saudara lelaki daripada saudara lelaki sebapa. Betul kan ya? Anak saudara lelaki daripada anak saudara lelaki
daripada macam mana ya? Anak saudara lelaki daripada adik-beradik lelaki sebapa. Yang ni anak saudara lelaki daripada adik-beradik lelaki seibu sebapa. Kemudian bapa saudara seibu sebapa. Bapa saudara seibu sebapa sebelah bapa. Kemudian bapa saudara sebapa sebelah bapa. Kemudian sepupu dari bapa saudara seibu sebapa sebelah bapa. Kemudian sepupu dari bapa saudara sebapa sebelah bapa. Kemudian suami, kemudian hamba sahaya. Ya, bukan hamba di sini ya, sebenarnya tuan. Tuan yang memerdekakan hamba, bukan hamba. Tuan yang memerdekakan hamba. Dalam buku teks yang ni tak ada. Kerana apa buku teks tak masukkan ni? Kerana tidak ada lagi masalah pembebasan hamba pada zaman sekarang ini. Jadi kalau kesemua 15 waris ini ada, si mati meninggalkan ke-15 waris ini, adakah semuanya akan mewarisi? Jawabnya tidak. Hanya 3 golongan saja daripada 15 ni yang akan mewarisi, iaitu bapa, anak lelaki, suami. Yang lain-lain ni tak dapat didinding oleh bapa. Bapa mendinding waris-waris lain. Adik-beradik ni semua tak dapat. Begitu juga anak lelaki. Anak lelaki ni kalau ada dia akan mendinding waris-waris yang lain seperti adik-beradik, anak saudara, bapa saudara dan seterusnya. Kemudian suami. Suami dapat kerana suami ni tidak ada siapa pun yang boleh mendindingnya. Kemudian ahli waris perempuan. Ahli waris perempuan ini ada 10 orang secara terperinci. Yang pertama anak perempuan. Yang kedua cucu perempuan dari anak lelaki. Yang kedua ibu. Yang ketiga nenek sebelah ibu. Yang keempat tadi nenek sebelah ibu. Yang kelima nenek sebelah bapa. Kemudian yang keenam saudara perempuan seibu sebapa, iaitu adik perempuan seibu sebapa. Adik-beradik perempuan seibu sebapa. Kemudian saudara perempuan seibu. Adik-beradik perempuan seibu. Kemudian saudara perempuan sebapa. Adik-beradik perempuan sebapa. Isteri kepada si mati lah. Kemudian orang perempuan yang memerdekakan hamba. Perempuan yang memerdekakan hamba. Jadi tuan lah, tuan. Dia disebut sebagai tuan. Ataupun puan yang memerdekakan hamba. Ini pun tak ada berlaku lagi zaman sekarang. Sebab tu dalam buku teks tidak dinyatakan. Baik, kemudian jika kesemua ahli waris di atas ada, hanya 5 orang yang layak, iaitu anak perempuan, cucu perempuan dari anak lelaki, ibu, saudara perempuan seibu sebapa, isteri. Ya, kalau si mati itu meninggalkan ke 10 waris ni tanpa ada waris yang lain, bukan semuanya 10 ni akan dapat, hanya 5 golongan saja yang akan dapat, iaitu bermula nombor 1 sampailah nombor 5 ini. Baik. In case kalau dalam sesuatu kes kematian, seseorang itu meninggalkan ke semua 25 orang waris ini, semua ada. Adakah kesemua 25 waris itu akan dapat? Jika kesemua 25 waris lelaki dan perempuan masih hidup, maka keutamaan akan diberikan kepada hanya 5 waris saja. Ada 5 waris saja yang dapat, iaitu bapa, ibu, anak lelaki, anak perempuan, suami ataupun isteri. Jadi kelima-lima golongan ini, mereka ini tidak akan terdinding. Kalau si mati meninggalkan kelima-lima golongan ini, kelima-lima golongan ini pasti akan mendapat bahagiannya kerana dia tidak didinding oleh waris-waris yang lain. Ya? Jadi ingat ni, ini perkara yang penting. Ya? Tak apa, kita pergi ke buku teks kita tengok. Okey, Ustaz nak beri masalah kepada kamu lah. Dan sebelum beri masalah tu Ustaz nak jelaskan. Yang semalam tu Ustaz tak dapat nak terangkan dengan detail lah. Tengok yang pertama ni. Bapa kan? Bapa ni merupakan waris yang kuat ni. Bapa ada 3 keadaan yang utama. Yang pertama, bapa akan mendapat 1/6 bahagian pusaka secara fardu sekiranya mempunyai anak lelaki. Si mati mempunyai anak lelaki. Ustaz bagi contoh dia macam ni. Kita pergi ke semalam kita apa kita pergi dekat mana ya semalam? Pin. Sini. Okey. Ini satu masalah, Ustaz beri satu masalah kan. Si mati meninggalkan
Dia meninggalkan, besar sangat ni. Sekejap Meninggalkan bapa. Dia meninggalkan bapa. Kemudian dia meninggalkan satu anak lelaki. Seorang anak lelaki. Baik. Persoalannya sekarang ini, berapakah bahagian bapa? Berapakah bahagian bapa? Kalau mengikut nota tadi, tengok nota ni. Bapa dapat 1/6 sekiranya mempunyai anak lelaki. Okey? Jadi jawapannya di sini berapa dapat berapa? Siapa nak jawab? Bapa akan dapat 1/6. Macam tu. Sebab ada anak lelaki. Faham tu? Ataupun di sini kan ada anak perempuan juga. Ada 2 anak perempuan. Si mati meninggalkan seorang bapa dan 2 anak perempuan. Dalam kes ini pun bapa dapat 1/6 juga. Kerana dalam kerana ada anak lelaki dalam ni. Anak lelaki ada. Maka dia akan dapat 1/6 bahagian. Okey? Jelas Kemudian kita tengok keadaan yang kedua bagi bapa. Bapa akan dapat asabah. Asabah tu maksud dia baki. Ni kan, bapa akan dapat asabah ataupun baki sekiranya tiada anak. Sebagai contoh, Ustaz bagi contoh lain. New. Si mati meninggalkan bapa. Si mati meninggalkan bapa. Kemudian si mati juga meninggalkan seorang suami. Kemudian si mati meninggalkan saudara lelaki. Adik-adik lelaki lah, seibu sebapa. Ada seorang. Ini contoh. Satu saudara lelaki seibu sebapa. Jadi dalam kes ni bapa akan dapat berapa bahagian? Adakah bapa berhak mendapat 1/6 bahagian? Bapa akan dapat berapa dalam kes ni? No. Bapa akan mendapat, tengok balik nota tadi. Bapa akan mendapat asabah iaitu baki sekiranya tiada anak. Sekiranya tiada anak, bapa akan dapat apa? Baki. Bapa akan dapat baki. Bapa akan dapat baki. B lah baki. Bapa dapat baki. Suami dapat 1/2 ke 1/4? Ni belum. Kalau tak ada anak, suami dapat berapa? 1/2. 1/2. Suami dapat 1/2. Saudara lelaki ni, adik-beradik lelaki tak dapat kerana bapa dah ada. Bapa mendinding. Mendinding saudara lelaki. Jadi tak dapat. So bapa dapat baki. Berapa baki? Kalau suami dapat 1/2 ni tak dapat lah. Jadi asal masalah ni ialah 2 lah. Sebab 1/2 kan. 2. Suami akan dapat 1. So baki dia bapa dapat berapa kat sini? Bapa dapat berapa? Berapa baki kat sini? Asal masalah 2. Suami dapat 1/2. So baki dia berapa? 1. 1. Jadi bapa pun dapat 1/2 baki. Kalau ada 2 juta kat sini, 2 juta, bapa dapat 1 juta. Suami dapat 1 juta. Adik-beradik lelaki ni tak dapat lah, dia terdinding kerana bapa ada. Itu cara dia ya. Kemudian kita pergi lagi yang berikutnya, tengok yang ketiga. Bapa dapat 1/6 dan asabah. Dia dapat 1/6 fardu kan. Dan dapat juga baki. 2 sekali dapat. Yang pertama dia dapat bahagian fardu dia 1/6. Yang kedua dia dapat baki sekiranya mempunyai anak perempuan sahaja. Sekiranya ada anak perempuan sahaja, anak lelaki tak ada. Sebagai contoh, Ustaz bagi contoh. In case macam ni. Baik, si mati meninggalkan bapa. Dia ada bapa. Dia ada bapa.
Ada anak perempuan. Anak perempuan dia berapa orang? Anak perempuan dia ada seorang lah. Satu orang anak perempuan. Anak lelaki tak ada tau. Anak perempuan saja. Kemudian dia ada isteri lah. Isteri. Tengok bahagian bapa kat sini. Baik, berapa dapat berapa? Berapa? Ustaz, Ya, ada yang nak masuk. ada nak masuk sekejap Ustaz patah balik. Okey. Siapa ya? Zarfan. Zarfan Tu Ustaz dah bagi masuk tu bukan Zarfan tu, Faradania. Dia masuk lambat tadi. Okey, Ustaz dah bagi masuk View all. Admit all. Okey, Ustaz dah admit semua. Dah masuk belum Ustaz dah admit dah tadi. Nampak masih belum bertambah lagi dalam ni. Tak ada. Ustaz dah bagi kebenaran tadi kan? Dia masuk tak? Dah masuk dah. Okey, dah masuk. Okey, jadi Ustaz patah balik tadi. Dekat sini kan. Bapa akan dapat asabah sekiranya tiada anak. Tak selesai. Kemudian bapa dapat 1/6 dan asabah. 1/6 dua sekali dapat. Yang pertama 1/6 secara fardu dan baki iaitu asabah sekiranya mempunyai anak perempuan sahaja. In case tadi Ustaz tunjuk dia macam ni. Jadi kat sini bapa akan dapat 1/6. 1/6 dan asabah. Asabah tu maksud dia baki. Plus baki. Kalau ada baki, kalau tak ada baki tak dapat. Dia hanya dapat 1/6 saja. Baik, satu anak perempuan akan dapat berapa? Kalau anak perempuan hanya ada seorang saja. Cuba tengok dalam buku teks kamu tu ada tak nota anak perempuan? Tengok anak perempuan ada tak? Sebab anak perempuan ni waris ashabul furud. 1/2. 1/2. Jadi kat situ anak perempuan akan dapat 1/2 kat sini. Kerana dia berseorangan, tidak ada anak lelaki. Kalau ada anak lelaki bersama dengan dia, dia akan dapat baki bersama dengan anak lelaki. Asabah. Lelaki dapat 2, perempuan dapat 1. Isteri akan dapat berapa? Kat sini. Isteri dapat berapa? Kita tengok balik dalam buku teks kamu tu isteri ada berapa keadaan. Tengok isteri ada berapa keadaan. Ada 3 keadaan. 3 ke 2? 2. 1/4 ataupun 1/8 kan? 2. 1/4 ataupun 1/8. Dia dapat 1/4 kalau si mati tidak ada anak kan? Anak keturunan. Kalau si mati ada anak keturunan seperti anak lelaki atau anak perempuan atau cucu lelaki daripada anak lelaki atau cucu perempuan daripada anak perempuan, maka isi akan dapat 1/8. So dalam kes ni isi dapat 1/4 ke atau 1/8? Tengok dalam kes ni. Si mati ada anak tak? Dalam kes ni mati ada anak perempuan kan? So isi akan dapat berapa? 1/8. 1/8. Selesai. Jadi buat asal masalah. Tengok asal masalah berapa tengok. Apa asal masalah dia? 8 dengan 2. 8, 2, 6. Tengok ni. Pengangka penyebut ni. 8, 2, 6. Berapakah gandaan sepunya terkecil bagi 8, 2 dan 6? 9. Ya. Apakah gandaan sepunya terkecil bagi 24. 6? Berapa? 24 lah. Gandaan sepunya terkecil. Baik, 1/6 daripada 24. 1 darab 24 bagi 6 berapa? 1 ni darab dengan 24 ni, lepas tu bagi dengan 6 ni. 1 darab 24 kemudian bahagi dengan 6. 4. Okey. Kemudian 1 ni darab dengan 24 bagi 2. 1 darab 24 kemudian bahagi dengan 2. Apa? 12. Kemudian 1 darab 24 bahagi 8. 3. Okey. Cuba kira sekarang ni. 4 tambah 12 tambah 3. Berapa? 19.
19 kan? Sekarang ni 19. Jadi ada baki lagi tak? 24. Sepatutnya 24 tapi hanya 19 saja. Ada baki berapa? 5. Baki lagi 5 kan? So baki 5 ni akan dapat pada siapa? Baki. Berapa dia? Bapa dia. So bapa dia, yang ni bapa 4 ni akan tambah lagi 5. Yang 5 ni akan dapat pada bapa. Pergi kat sini. So bapa akan dapat berapa? Bapa akan dapat 9. Anak perempuan dapat 12. Anak lelaki, isteri dapat 3. So jumlah dia kat sini 24. Nah, 24. Faham tak? Kalau tu ada 24,000, bapa akan dapat 9,000. Anak perempuan dia dapat 12,000. Isteri akan dapat RM3,000 sahaja. Okey, faham tak setakat ni? Boleh tak? Ya, insyaAllah Baik, seterusnya kita tengok lagi bawah tu, kita pergi satu-satu Tu bapa dah selesai, kita tengok ibu pula. Ibu ada berapa keadaan ni, tengok. Ibu ada 3 keadaan. Yang pertama, ibu mendapat 1/3 secara fardu, secara tetap, pasti kadarnya. Sekiranya tiada anak atau terdapat hanya seorang saudara lelaki atau perempuan. Jadi kat sini ada 2 syarat. Untuk membolehkan ibu si mati mendapat 1/3 bahagian harta pusaka secara faraid, dia kena memenuhi 2 syarat. Dekat sini bukan atau tau, kamu kena betulkan balik ni. Kat sini bukan atau, dan. Sekiranya tiada anak dan terdapat. Tolong betulkan dalam buku teks. Ini ada ralat ni, pembetulan. Sekiranya tiada anak dan terdapat hanya seorang saudara lelaki atau perempuan. Seorang saudara lelaki atau perempuan, atau tak ada langsung saudara lelaki dan perempuan. Sebagai contoh dia macam ni, Ustaz bagi contoh. Okey, Ustaz bagi contoh lagi. Si mati meninggalkan seorang ibu. Dia meninggalkan seorang ibu. Si mati ada seorang ibu. Kemudian anak langsung tak ada. Yang ada hanyalah contohnya ada suami. Dia ada suami. Si mati ada seorang ibu, seorang suami. Anak langsung tak ada. Kemudian dia ada apa lagi dia ada adik-beradik lah. Adik-beradik, saudara lelaki. Adik-beradik lelaki seibu sebapa. Seorang je, tak ramai seorang. Maka dalam hal ni, ibu akan dapat bahagiannya iaitu 1/3. Maksimum ibu akan dapat 1/3. Ya, sebab apa? Sebab dia memenuhi 2 syarat. Syarat pertama, si mati tidak meninggalkan anak ataupun anak keturunan. Ada anak tak kat dalam ni? Ada anak tak ni? Tak ada. Ada cucu lelaki daripada anak lelaki tak? Tak ada kan? Ada cucu perempuan daripada anak lelaki tak? Tak ada. Syarat yang pertama lepas. Tidak ada anak keturunan. Yang kedua, syarat yang kedua, jangan mempunyai adik-beradik lebih daripada seorang. Adakah dia mempunyai adik-beradik lebih daripada seorang? Ya, dia tidak mempunyai adik-beradik lebih daripada seorang. Hanya seorang sahaja. Maka syarat yang kedua pun terlaksana. Maka ibu dapat 1/3. Okay, kalau misalan kata di sini kan, Ustaz bagi contoh. Sekejap Okay, Ustaz bagi contoh. Dia ada lagi adik-beradik kat sini tau. Adik-beradik. Macam mana nak tulis ni? Pen dah hilang. Dah hilang pula pen ni. Ini Ini. Baik. Kalau di sini dia ada 2 orang saudara lelaki sebapa. Dia ada seorang saudara lelaki seibu sebapa dan 2 orang saudara lelaki sebapa. Baik, dalam kes ni, syarat yang pertama tadi apa? Tidak ada anak keturunan. Yang syarat pertama lepas. Syarat yang kedua, janganlah si mati meninggalkan
berbilang-bilang adik-beradik, lebih dari seorang. Jadi syarat yang kedua tidak dipenuhi. Kerana di sini si mati meninggalkan berbilang-bilang adik-beradik. Sama ada adik-beradik seibu sebapa atau adik-beradik sebapa atau adik-beradik seibu. Maka syarat yang kedua tidak dipenuhi, maka ibu tidak boleh dapat 1/3. Ibu hanya layak mendapat 1/6. Dia dapat 1/6 saja kurang. Kerana tidak dipenuhi syarat kedua-dua syarat ni. Syarat yang pertama, jangan ada anak keturunan. Syarat yang kedua, janganlah berbilang-bilang adik-beradik, iaitu lebih dari seorang. Kalau kedua-dua syarat dipenuhi, maka ibu dapat 1/3. Banyaklah. Jadi kat situ kamu faham. Kamu lihat betul-betul balik ni. Ibu dapat 1/3 sekiranya tiada anak dan, bukan atau dan terdapat hanya seorang saudara lelaki atau perempuan. Dan ataupun tak ada langsung. Tak ada langsung adik-beradik. Hanya si mati meninggalkan begini. Saya beri contoh. Si mati hanya meninggalkan ibu saja. Ibu bapa. Ibu bapa. Anak langsung tak ada. Kemudian dia meninggalkan 2 orang adik-beradik lah. Saudara lelaki, ibu sebapa. Maka dalam kes ni, ibu akan dapat berapa? Ibu akan dapat 1/. Kat sini pun tak boleh juga sebab adik-beradik ada. Katakanlah adik-beradik tak ada lah. Ibu akan dapat 1/3. Sebab apa? Sebab si mati tidak meninggalkan anak keturunan dan tidak berbilang-bilang adik-beradik. Langsung tak ada adik-beradik. Ibu dapat 1/3. Okey? Selesai. Kita pergi yang kedua ni. Ibu dapat 1/6 sekiranya mempunyai anak atau terdapat lebih daripada 2 orang saudara lelaki ataupun perempuan. Ibu dapat 1/6 kalau si mati tadi ada meninggalkan anak keturunan yang mewarisi. Sebagai contoh. Ustaz bagi contoh kat sini Si mati meninggalkan ibu. Dia meninggalkan ibu. Ustaz bagi contoh lain Dia meninggalkan ibu. Si mati meninggalkan ibu. Kemudian 2 anak lelaki. 3 anak perempuan. Okey, dalam kes ni, ibu tidak boleh dapat 1/3. Dia tak boleh dapat 1/3. Tak boleh. Sebab apa? Sebab tidak memenuhi syarat yang pertama tadi. Jangan ada anak keturunan. Jadi kalau ada anak keturunan, ibu akan dapat 1/6. Okey. Ataupun si mati meninggalkan ibu. Dan 2 orang saudara lelaki seibu sebapa. Dalam kes ni lihat. Si mati meninggalkan ibu dan 2 orang saudara lelaki seibu sebapa. Jadi dalam kes ni ibu tak boleh dapat 1/3 juga. Kerana berbilang-bilang adik-beradik. Ibu hanya dapat 1/6 sahaja. Kalau kat sini seorang, si mati meninggalkan ibu dan seorang saudara lelaki seibu sebapa, ibu akan dapat 1/3. Macam tu. Baik, selesai kat situ faham Baik, kemudian ibu akan dapat 1/3 daripada baki sekiranya hanya mempunyai ibu, ayah, suami ataupun isteri. Ni kes ni special case sikit Ibu akan dapat 1/3 daripada baki. Ini sebagai contoh, saya bagi contoh. Ibu dapat 1/3 daripada baki dalam 2 keadaan, 2 kes. 2 keadaan ni saja. 2 keadaan ni special Kes yang pertama, kes 1, kes 2. Ingat keadaan ni, ibu dapat 1/3 daripada baki setelah diagihkan harta pusaka tersebut terlebih dahulu kepada salah seorang daripada pasangan suami isteri. Contoh dia macam ni. Si mati meninggalkan ibu, bapa, suami lah sini, suami, ibu, bapa. Kat kes kedua ni isteri, ibu,
bapa. Dalam 2 kes saja ibu dapat 1/3 daripada baki. Setelah dibahagikan terlebih dahulu bahagian salah seorang daripada pasangan suami isteri. Dalam kes ni si mati meninggalkan suami, ibu dan bapa. Berapakah bahagian bagi suami? Berapa bahagian bagi suami? Suami ada 2 keadaan. 1/2 atau 1/4. Cuba tengok balik dalam buku teks tu. Di sini suami dapat 1/2 ke 1/4? Tengok balik. 1/2 sebab si Sebab mati tak ada anak. tidak meninggalkan anak keturunan kan? Dalam kes ni ada anak Dia keturunan ada tak? Tak ada kan? So Tak suami ada. dapat dekat sini, suami dapat ada. 1/2. Ibu dapat 1/3 daripada baki. 1/3 daripada baki. Baki dia yang mana? Kalau macam ni kan? Kita bagikan macam ni lah. Suami dapat 1/2. 1/2 ni suami dah dapat. Suami dah dapat 1/2 kan? Baki tinggal 1/2 ni kan? Suami dah dapat 1/2, Yep. baki tinggal 1/2. 1/2 ni ibu dapat 1/3 daripada baki. Baki 1/2. Jadi kena bagi 3 lah. 1, 2, 3. Sama banyak. Yang ni 1/3 ni ibu dapat. 1/3 daripada baki ibu dapat. Jadi sebenarnya kat sini ibu dapat 1/3 daripada baki atau 1/6. 1/6 daripada baki dalam kes ni 1/6. Habis yang ni siapa dapat? Yang 2 ni. 2 ni akan dapat kepada Bapa. bapa. Apa? Itu maksud dia. 1/3 daripada baki setelah dibahagikan kepada salah seorang pasangan suami atau isteri. Dalam kes ni pun sama juga. Kalau si mati tu meninggalkan isteri, ibu dan bapa, ibu akan dapat 1/3 daripada baki juga. Isteri kat sini akan dapat berapa ni? Isteri ada 2 keadaan saja, sama ada 1/4 atau 1/8. Dalam kes ni isteri dapat 1/4 ke atau 1/8? Tengok balik dalam kutip. 1/4. Isteri dapat 1/4 kalau si mati tidak meninggalkan anak keturunan. Ada anak keturunan tak? Dalam kes ni? Tak ada kan? Ada. Tak ada anak keturunan. So isteri dapat 4. Isteri dapat 1/4. So ibu akan dapat 1/3 daripada baki. Kita bagikan macam ni. Kita bagikan 4 kan. Okey, bagi 4. Isteri akan dapat 1/4. Yang ni isteri dapat 1/4 ni. Ni isteri dapat. Isteri dapat 1/4. Kemudian ibu dapat 1/3 daripada baki. Daripada baki. Mana baki? Ini baki lah. 3/4 ni baki. Isteri dapat 1/3 daripada baki. So maknanya, minta maaf. Ibu dapat 1/3 daripada baki. Mana 1/3 daripada baki? Ni baki ni. Baki ialah 3/4 kan? Isteri dapat 1/3 daripada baki. 1, 2, 3. Ni baki ni. Baki ialah 3/4. Isteri dapat 1/3 daripada baki. Iaitu isteri akan dapat ni. 1 ni. 1 ni je lah. 1 ni 1 apa ni? 1/4. 1/4. 1/3 daripada baki dalam kes ni ialah 1/4. 1/4. Jadi 2/4 ni akan dapat pada siapa? Bapa. Apa dapat? Faham tak? Faham. Ni 2 keadaan ni saja. Ibu dapat 1/3 daripada baki. Dalam kes si mati meninggalkan suami, ibu dan bapa. Dan satu kes lagi, si mati meninggalkan isteri, ibu dan bapa. Jadi ibu akan dapat 1/3 daripada baki setelah diagihkan pusaka kepada salah seorang daripada pasangan suami isteri. Ini kes ni kes istimewa sikit. Dia tak sama macam kes lain. Dia ada 1/3 daripada baki. Okay, faham kat situ? Baik, kau dah faham, kita pergi yang lain pula. Siapa nak tolong buatkan ni? Ni senang ni, suami. Suami ada 2 keadaan saja. Siapa guna komputer sekarang ni? Dia nak cuba buat. Tak guna. Suami ada 2. Tak guna, semua guna handphone Suami ada 2 keadaan saja. Sama ada dapat fardu 1/2 atau fardu 1/4. Baik, suami dapat 1/2 sekiranya tiada anak. Si mati tidak ada anak keturunan. Maksud anak dekat sini, kamu tambah dalam buku teks. Anak keturunan. Tulis tu, anak keturunan yang mewarisi.
Anak kandung lah. Tiada anak keturunan yang mewarisi. Dalam buku teks ni terlalu ringkas. Sebenarnya yang tepatnya ialah sekiranya tiada anak keturunan yang mewarisi. Siapakah yang dimaksudkan dengan anak keturunan yang mewarisi? Baik, Ustaz terangkan. Siapa dia anak keturunan yang mewarisi? Ataupun disebut far'un waris. Ni anak keturunan yang mewarisi. Ustaz terangkan ya, detail. Baik, ini anak keturunan yang mewarisi yang disebut sebagai fara' waris. Far'un waris ni anak keturunan yang mewarisi. Baik. Okey, fara' waris ni siapa dia? Iaitu Ustaz buat baru Baik. Ustaz buat dengan pen merah. Mana nak tulis pen merah ni Tak apa, Ustaz tulis dengan pen hitam. Okey, ni mayit. Mayit ni maksudnya si mati. Mayat lelaki. Mayit maknanya mayit tak kira lah lelaki atau perempuan, yang penting mayit. Si mati ni dia ada anak lelaki dan anak perempuan. Anak lelaki, anak perempuan. Baik. Kedua-dua ni, anak lelaki dan anak perempuan ni dipanggil sebagai far'un waris, anak keturunan yang mewarisi. Far'un tu fara' anak keturunan, waris yang mewarisi. Dua-dua ni layak mewarisi, ada hak mewarisi. Kemudian anak lelaki dia ni kalau kahwin kan dapat lagi anak. Katakanlah sini anak lelaki, anak perempuan. Ini juga adalah golongan yang anak keturunan yang layak mewarisi. Begitu juga anak lelaki ni kahwin lagi dapat anak. Anak lelaki dan anak perempuan. Ini juga layak. Sampailah ke bawah ni. Semua dari jalur anak lelaki saja. Sampai ke bawah. Dengan tiada kesudahan dia. Kalau masih hidup lah. Ini anak keturunan yang mewarisi. Ada pun yang tidak mewarisi. Ustaz tunjukkan kat sini ya. Nak guna pen merah lah. Mana pen merah kat mana nak tekan sini Ini kan. Baik. Anak perempuan dia ni. Tak ada pen merah pula dah. Ke mana ya? Ke mana nak pergi sekejap? Okey. Okey, kalau anak perempuan si mati ni dia kahwin kan, dapat anak kan? Dapat anak lelaki. Dan dapat anak perempuan. Yang merah ni, yang tanda merah ni tidak mewarisi. Anak keturunan, dia adalah anak keturunan si mati tetapi bukan mewarisi, dia tidak mewarisi. Sampailah ke bawah. Kalau dia ada anak lagi ni pun sama juga. Tak dapat. Warna merah. Pun tak layak juga, tak dapat. Dan warna merah ni semua tak dapat. Bukan keturunan yang mewarisi. Okay. Begitu juga ni. Anak perempuan ni, kalau dia kahwin dapat anak kan. Anak lelaki dan anak perempuan dia juga tidak layak, tidak berhak mewarisi. Begitu juga di sini. Anak lelaki, anak perempuan tak layak, tak dapat. Ni pun sama juga. Yang anak perempuan ni pun sama. Jadi yang warna merah ni semua anak keturunan si mati tetapi dia tidak layak menerima. Yang layak semua dari jalur lelaki saja. Anak lelaki, anak perempuan, cucu perempuan daripada anak lelaki, cucu lelaki daripada anak lelaki, cicit perempuan daripada cucu lelaki kepada anak lelaki kepada si mati. Cucu perempuan daripada anak lelaki, daripada cicit lelaki kepada cucu lelaki, kepada anak lelaki kepada si mati. Semua dari jalur lelaki. Okey, itu maksud anak. Dalam buku teks tadi kan dia tuliskan anak kan. Kat sini dia tulis tadi apa? Anak. Sekiranya tiada anak. Anak kat sini maksud dia anak keturunan yang mewarisi. Yang warna hitam tadi. Ustaz tulis yang warna hitam ni kan. Yang warna hitam inilah anak keturunan yang mewarisi. Faham tak? Jelas tak? Jelas ke tak jelas? Ini secara detail lah Ustaz terangkan. Sebab dalam buku teks tu terlalu umum. Boleh Ustaz baik. Ustaz. Soalan? Boleh. Anak keturunan mewarisi tu maksudnya anak lelaki lah kan? Anak lelaki dan cucu lelaki ni semua-semua ni. Cucu lelaki daripada anak lelaki, cucu perempuan daripada anak lelaki. Yang semua-semua warna hitam ni. Dia, okey, dia layak mewarisi. Dalam buku teks dia hanya tulis anak saja. Terlalu umum.
Terlalu ringkas. Sebenarnya sekiranya tiada anak keturunan yang mewarisi. Yang warna hitam tadi. Faham tak? Okey, Ustaz bagi contoh macam ni. Okey, suami 1/2 sekiranya tiada anak keturunan yang mewarisi. Suami dapat 1/4 sekiranya mempunyai anak, si mati mempunyai anak keturunan yang mewarisi. Ustaz bagi contoh, kita buat masalah baru kamu faham. Okey, Ustaz bagi masalah macam ni. Baik. Si mati meninggalkan suami kan tadi kan? Okay, si mati meninggalkan suami. Saya bagi contoh suami. Mati meninggalkan suami. Kemudian dia meninggalkan 2 anak lelaki. 3 anak perempuan. Baik, berapa bahagian suami? Cuba jawab, berapa bahagian suami? 1/2 kah atau 1/4? 1/4. 1/4 sebab si mati meninggalkan anak keturunan yang mewarisi. Ini semua mewarisi ni. Okey. Baik, satu lagi Ustaz bagi contoh. Suami, si mati meninggalkan suami dan meninggalkan, siap Ustaz padam dulu. Dia meninggalkan suami, satu cucu lelaki daripada anak lelaki. Berapa bahagian suami? Berapa bahagian suami? 1/2 atau 1/4? 1/4. 1/4 sebab si mati meninggalkan anak keturunan yang mewarisi. Adakah cucu lelaki daripada anak lelaki mewarisi? Ya. Ya. Baik, saya beri contoh lagi. Si mati meninggalkan suami dan 5 orang cucu perempuan, cucu lelaki daripada anak perempuan. Anak dia tak ada, yang ada cucu lelaki, 5 orang cucu lelaki daripada anak perempuan. Baik, kamu tengok sekarang, adakah cucu lelaki daripada anak perempuan ni anak keturunan yang mewarisi? Ingat yang warna hitam tadi? Bukan kan? Bukan keturunan yang mewarisi. Jadi suami akan dapat berapa kat sini? 1/2. 1/2 macam tu. Faham tak? Sebab ini cucu lelaki daripada anak perempuan, bukan anak keturunan yang mewarisi. Faham tak faham? Kalau isteri Ustaz, kalau suami meninggalkan isteri? Kalau suami tu meninggalkan isteri, maksudnya si mati meninggalkan seorang isteri lah. Yap. Okey, kalau si mati meninggalkan seorang isteri, saya padam balik Steve. Dia kena banyak buat latihan baru ingat. Ustaz pun buat latihan tiap-tiap hari baru ingat. Kalau tak, susah nak ingat benda ni. Baik, si mati meninggalkan seorang isteri. Seorang isteri ada waris lain tak? Tak. Okey, kalau hanya meninggalkan seorang isteri saja, Anak. okey, kamu tengok kat sini. Isteri ada 2 keadaan. 1/4 ataupun 1/8 kan? Isteri Ya. akan dapat 1/4 sekiranya si mati tidak meninggalkan anak keturunan yang mewarisi. Ada anak keturunan mewarisi tak sini? Tak ada. Ada, maka isteri akan dapat 1/4 dah. Ada baki lagi tak? Baki berapa? Baki berapa baki? Bila isteri dapat 1/4, berapa baki? 3/4. 3/4 ni akan, baki 3/4 ni akan pergi ke mana? Baitul Mal. macam tu. Dia kena buat latihan selalu baru ingat. Baitul Mal. Okay, habis. Jadi Ustaz cerita tadi tentang suami kan. Suami dapat 1/2 sekiranya si mati tidak meninggalkan anak keturunan yang mewarisi. Suami akan dapat 1/4 kalau si mati meninggalkan anak keturunan yang mewarisi. Sebagai contoh, si mati meninggalkan suami. Kita cerita suami dulu. Kemudian si mati meninggalkan 3 anak perempuan. Baik, suami dapat berapa? 1/2 atau 1/4? Tak ada lah mahkamah kat rumah tu macam mana. Suami dapat berapa? 1/2 ke atau 1/4? Tengok syarat tadi. 1/2. 1/2. Yang ni adakah anak perempuan ni anak keturunan yang mewarisi?
Ya. Ya, kalau si mati ada anak keturunan yang mewarisi, adakah suami akan dapat 1/2? Tak. Tak, dia dapat Tak. 1/4. 1/4. Selesai. Okey. Jelas Okay, sampai situ. Habis itu suami. Kemudian tengok pula kat situ. Habis. Semua dah habis Ada lagi tak? Ibu dah sudah. Bapa dah sudah. Jadi itu di antara beberapa contoh lah. Ke ada? Cikgu, yang itu cikgu anak lelaki cikgu. Dia cakap seluruh harta sekiranya tiada anak perempuan. Dan ashabat bin nafsi. Ashabah bin nafsi. Okey, yang tu kamu baca kat mana? Oh, kat tepi tu kan. Okey. Anak lelaki akan mendapat seluruh harta sekiranya tiada anak perempuan. Iaitu mereka adalah waris ashabah bin nafsi. Maksud dia macam ni. Kalau si mati itu meninggal dunia. Okey, si mati itu meninggal dunia macam ni. Si mati itu meninggal dunia. Dia hanya meninggalkan anak lelaki saja. Ada berapa orang anak lelaki? Ada 5. 5 orang anak lelaki. Kan? Macam ni. Anak lelaki, si mati meninggalkan anak lelaki, anak lelaki, anak lelaki, anak lelaki, anak lelaki. Jadinya, okey. Pembahagian dia macam mana? Semua ni dapat baki. Ataupun ashabah lah sebut baki. Baki tu maksudnya, kalau ada waris ashabul furud, ashabul furud akan ambil bahagian. Tapi masalahnya ashabul furud tak ada. Waris yang menerima bahagian yang tetap tak ada. Maka semua ni akan dibolot oleh anak lelaki. Jadi macam mana nak buat? Setiap anak lelaki ni kita bagi samalah satu-satu. Okay, satu kepala. Jadi ada 5 orang, jadi asal masalah jadi berapa? Ada 5 kepala, jadi asal masalah jadi berapa? Ikut bilangan kepala dia akan jadi 5, ikut bilangan kepala. Jadi setiap orang akan dapat 1. Kalau hartanya ada 5 juta, 5K, 5,000, maka setiap orang ni akan dapat 1,000. 1K sampai habis. Faham? Kalau hanya ada seorang saja anak lelaki, maka harta pusaka ada 5 juta. Maka 5 juta ni akan dapat pada anak lelaki dia seorang ni. Faham tak? Faham. Itu maksud dia. Anak lelaki dia akan bolot semua harta. Tetapi kalau ada waris contohnya kan, ada waris ashabul furud. Cuba kamu beri contoh seorang waris ashabul furud. Isteri lah kan, isteri dengan suami waris ashabul furud. Si mati meninggalkan isteri. Dia meninggal isteri dan 3 orang anak lelaki. Anak lelaki. Okey, isteri akan dapat fardu sebab dia waris ashabul furud. Ada bahagian yang tetap. Yang ashabah ni dia tak ada bahagian yang tetap. Portion dia dapat baki. Baki berapa tak tahu sebab dia bergantung kepada sejauh mana ashabul furud menghabiskan bahagian fardu mereka. Jadi isteri kat sini akan dapat berapa? 1/2 ke atau 1/4? Si mati meninggalkan anak keturunan kan? Ini anak keturunan yang mewarisi kan? So isteri akan dapat berapa? 1/8. So 1/8 anak lelaki akan dapat baki ataupun ashabah, disebut sebagai ashabah. Ashabah tu baki. Baik, asal masalah berapa? Asal masalah. Ni 8, tengok ni 8. Asal masalah berapa? Sebab ada asal furud. Kalau tak ada asal furud isim, asal masalah 3. Tetapi bila ada asal furud, sebab asal furud ni dapat 1/8. So asal masalah jadi berapa? 8. So isi akan dapat? Ini isi akan dapat berapa? 1/8 daripada 8 berapa? 1/8 daripada 8 berapa? 1. So baki dia berapa? Ashabah ni baki dia berapa? 7 kan? 7. Baik. So ni nak bagi kepada 3 orang lelaki ni sama rata. Boleh tak? Boleh kan? Tapi ada perpuluhan, ada pecahan kan? Jadi kalau macam tu susah, maka darabkan dengan 3. Ni semua kena darab dengan 3. Semua kena darabkan dengan 3.
8 darab 3 sebab ada 3 orang. 7 nak bagi 3 tak boleh. Kita besarkan lagi pecahan ni. Jadi 8 darab 3, 24. 4, Ini 1 darab dengan 3, 3, 3. 7 darab 3, 20, 9, 21 kan? 21. Satu bagi dengan 3, 7. 7, 21. 7, 7. Macam itulah. Faham tak? Kalau harta ada 24 juta, dia dapat 3 juta, 7 juta, 7 juta, 7 juta. Itu cara dia. Itu masuk asabah. Asabah tu maksud dia dapat baki. Setelah dibagikan kepada waris ashabul furud. Isteri ni waris ashabul furud. Iaitu waris yang mendapat harta dengan kadar yang tetap. Kadar yang tetap tu macam ni lah. 1/8, 1/2, 1/4, 1/8. 2/3, 1/3, 1/6. Ini saja kadar yang ada dalam faraid 6 ni. Jadi waris yang menerima kadar-kadar yang disebut ni dipanggil sebagai waris ashabul furud. Anak lelaki bukan waris ashabul furud, dia adalah waris asabah, iaitu waris yang menerima harta pusaka secara baki setelah dibahagikan kepada ashabul furud. Kalau ashabul furud tak ada, maka waris asabah akan menghabiskan semua harta tu. Bagi licin terus, tak tinggal apa pun langsung. Itu maksud waris asabah. Sekarang ni faham tak konsep waris asabah dengan waris ashabul furud? Faham tak faham? Faham Ustaz sikit. Faham. Okey, Ustaz nak cuba bagi kamu masalah Bagi kamu masalah. Okey, anak perempuan, kamu tengok anak perempuan. Ada contoh anak perempuan tak sini penerangan dia? Tadi ada tak anak perempuan? Bawah ni ada anak perempuan ni. Kita belum bahas lagi kan? Belum. Ada lagi ni kajian kes. Anak perempuan ni dia ada 3 keadaan tau. Yang pertama 1/2. Sekiranya anak tunggal perempuan. 2/3 sekiranya terdapat 2 atau lebih anak perempuan. Yang ketiga asabah bil ghaib. Sekiranya mempunyai anak lelaki. Jadi anak perempuan ni dia ada 3 keadaan. Ustaz bagi contoh. Ini keadaan anak perempuan. Baik, keadaan yang pertama bagi anak perempuan. Don't save. Si mati meninggalkan seorang anak perempuan. Dia meninggalkan seorang anak perempuan. Seorang ni lah anak perempuan dia. Waris lain semua tak ada. Maka seorang anak perempuan ni akan dapat berapa? Dia akan dapat fardu 1/2. Dia dapat 1/2. Baik. Baik, kalau si mati itu meninggal dunia, dia meninggalkan 2 orang anak perempuan atau lebih. Contoh anak perempuan. Si mati meninggalkan anak perempuan. Anak perempuan ataupun anak perempuan lebih daripada 2 orang atau lebih. Maka 2 orang anak perempuan ni akan dapat berapa? Mereka akan dapat 2/3. Berkongsi sama banyak pada 2/3 ni. Kalau ada 2 orang ni akan kongsi 2/3. Kalau ada 3 orang, 3 orang ni akan kongsi. Kalau ada 4 orang anak perempuan, mereka akan berkongsi pada 2/3. Kalau 5 orang anak perempuan, 5 orang akan berkongsi pada 2/3. Dengan syarat bilangan mereka lebih daripada seorang. Kalau seorang saja anak perempuan, tanpa ada anak lelaki. Anak lelaki tak ada. Anak lelaki tak ada. Sini pun anak lelaki tak ada. Hanya ada anak perempuan, iaitu bilangan mereka lebih daripada seorang. Maka mereka akan berkongsi 2/3. Faham tu? Kalau seorang mereka akan dapat 1/2. Baik. Yang ketiga, kalau si mati itu meninggalkan ada anak lelaki, anak perempuan ada, anak lelaki pun ada. Sebagai contoh macam ni, si mati meninggalkan 2 orang anak perempuan dan seorang anak lelaki kan. Dalam hal ni, anak perempuan ni tak akan dapat 1/2. Dia tak akan dapat 2/3 kerana ada anak lelaki. Anak perempuan akan dapat baki. Dia akan dapat asabah. Asabah tu maksudnya baki. Asabah ataupun baki. Baki. Baki setelah diagihkan kepada ashabul furud. Ashabul furud ambil bahagian, kalau ada baki, maka barulah dapat kepada anak lelaki dan anak perempuan. Dengan syarat anak lelaki dapat 2 bahagian, mendapat bahagian bersamaan dengan 2 anak perempuan. Kalau ada RM4, 4 juta ringgit, anak perempuan seorang ni akan dapat 1 juta, anak lelaki dapat 2 juta. Faham tu? Kalau ada 8 juta,
maka anak perempuan seorang ni akan dapat 2 juta, 2 juta, anak lelaki dapat 4 juta. Faham tak tu? Faham tak? Okey, Ustaz bagi contoh ni, cuba kamu selesaikan Cuba selesaikan. Si mati meninggalkan 3 anak lelaki dan 3 anak perempuan. 3 anak lelaki dan 3 anak perempuan. Dia meninggalkan harta pusaka bernilai 9 juta ringgit. 9 juta ringgit. 3 lelaki dan 3 anak perempuan. Dia meninggalkan pusaka bernilai 9 juta ringgit. Berapakah bahagian seorang anak perempuan? Tiga anak lelaki, 3 anak lelaki, 3 anak lelaki dan 3 anak perempuan. Okey, berapakah bahagian setiap orang anak perempuan? 1 1. 1 juta, pandai. RM 1 juta, pandai. Sedang je, pada setiap anak lelaki ni, kalau tak ada ashabul furud, kan, hanya ada waris asabah saja baki. Sebab dalam kes ni anak perempuan dapat asabah. Asabah ni dinamakan sebagai asabah bil ghair, dengan yang lain. Dengan siapa? Dengan anak lelaki. Kalau tak ada anak lelaki, dia dapat fardu 2/3. Sebab bilangan mereka lebih daripada seorang. Jadi kat sini, ni 2 kepala, 2 kepala, 2 kepala, 1 kepala, 1 kepala, 1 kepala. Jadi asal masalah berapa? 2 kepala, 2 kepala, 2 kepala, 1 kepala, 1 kepala, 1 kepala. Jadi asal masalah berapa? 6 9 2, 1, 1, 1. 9. 9. Lelaki 2, 2, 2, 1, 1, 1. Macam tu. Ini kalau tak ada ashabul furud, hanya ada anak lelaki dan anak perempuan saja. Jadi kamu boleh cuba selesaikan yang lain lah. Setakat ni faham tak? Boleh. Boleh faham tak? Jadi anak perempuan tadi ada 3 keadaan. Yang pertama, dia dapat 1/2 secara fardu. Sekiranya berseorangan dan tidak ada anak lelaki bersama dengan dia. Yang kedua, anak perempuan dapat 2/3 bahagian. Sekiranya bilangan mereka lebih daripada seorang dan tidak ada anak lelaki bersama dengannya. Sebaliknya, kalau si mati meninggalkan anak perempuan dan ada bersama mereka itu anak lelaki, anak perempuan akan mendapat asabah ataupun baki harta pusaka bersama-sama dengan anak lelaki, di mana setiap anak lelaki akan mendapat bahagian bersamaan dengan bahagian 2 orang anak perempuan. Ustaz bagi contoh lain. Si mati meninggalkan 6 orang anak perempuan. 6 orang anak perempuan. Okay, 6 orang anak perempuan. Jadi tidak ada waris yang lain. Katakanlah dia ada waris adik-beradik lah, saudara lelaki seibu sebapa. Baik, dalam kes ni 6 orang anak perempuan ni akan dapat fardu. Mereka waris ashabul furud, mereka dapat fardu. Baik, berapa fardu mereka untuk 6 orang anak perempuan ni? 1/2. 1/2 sekiranya berseorangan. Dekat sini bukan berseorangan. 2/3. Mereka akan dapat 2/3 kat sini. 2/3. Saudara lelaki ni akan dapat baki ataupun asabah. Jadi kita tengok asal masalah dia berapa? 2/3 dengan baki, asal masalah berapa? Tengok ni. Asal masalah berapa? Berapa? 3. So 6 orang anak perempuan akan dapat 2/3. Baki jadi berapa sini baki? 1. 2/3 macam tu. Jadi 2 nak bagi dengan 6 tak boleh kan? 2 nak bagi dengan 6, anak perempuan tak boleh kan? Jadi kena besarkan, darab dengan 3 supaya jadi 6 kan? Ni pun darab dengan 3. Ni pun darab dengan 3 juga. So kat sini akan jadi 9. Besarkan masalah tu. 9, yang ni akan jadi 6. 6. 1/3, 3.
Jadi setiap orang anak perempuan akan dapat 1 sampai 6 kali lah. Ini 3. Macam tu. Okey, sekarang ni secara umumnya faham tak pelajaran faraid kita ni? Senang ke susah? Senang je kan? InsyaAllah. Jadi siapa yang nak mahir lebih faraid ni, dia kena ikut kelas ustaz lah dekat Telegram. Hanya ada 2 orang saja yang dah join. Okey? Ustaz share forward balik tu link saya terdelete. Dah terdelete dah, nanti Ustaz share sekali lagi. Ya. Dalam grup tu Ustaz ajar detail, dekat dalam buku teks ni dia ringkas. Jadi kalau kamu faham apa yang Ustaz ajar ni, insya-Allah kamu boleh jawab SPM dari tu. Itu sajalah. Kalau tak ada soalan, Ustaz rasa cukup kot, dah sejam. Ustaz nak pergi sekolah ni, Ustaz rasa dah cukup masa sejam. Jadi kalau ada apa-apa masalah, boleh kemukakan di dalam grup WhatsApp lah. Dan satu lagi, kamu boleh pergi dekat sini. Dekat link yang Ustaz bagi tadi. Sekejap yang kat sini tu, laman web ni kan. Kamu boleh masukkan dekat sini. Kamu pergi dekat pengiraan ni. Ustaz bagi contoh, pergi kat pengiraan tu. Terus masukkan nama si mati. Katakan yang mati siapa? Nama orang lain lah, Zamri. Nombor kad pengenalan. Okey. Yang mati ni dia meninggalkan seorang suami. Dan anak lelaki berapa contoh? Anak lelaki dia meninggalkan anak lelaki 3 orang. 3 orang. Anak perempuan 3 orang. Anak perempuan 3 orang. 3 orang. Dia tak ada suami lah. Kosong lah sini. Dia hanya meninggalkan 3 orang lelaki dan 3 orang anak perempuan kan. Berapa harta dia? 9. Berapa harta dia tadi tu jawapan dia kat sini. 3 orang anak perempuan akan dapat 3/9, 3 anak lelaki akan dapat 6/9. Jadi dekat sini ada kalkulator faraid lah. Jadi kalau kamu buat latihan, kamu tak confident jawapan dia, kamu boleh gunakan kalkulator faraid ini untuk memastikan jawapan kamu itu betul dan tepat. Ini ada kamu boleh rujuk. Kalau berlaku masalah dalam keluarga kamu, nak cari waris faraid, kamu tak berapa nak ingat pelajaran yang Ustaz ajar ni, boleh terus pergi dekat laman web ni. faraidusm.my, kamu boleh tekan dekat sini. Dekat pengiraan faraid, nanti dia tolong kirakan. Tak payah nak pening-pening. Okey? Itu sajalah untuk hari ini. Okay, Ustaz. Saya rasa cukup sekadar itu. InsyaAllah kita jumpa lagi pada kelas kita yang akan datang. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, terima kasih Ustaz.